Baik, terima kasih. So, contohnya seperti bumi, dia ada tarikan graviti. Dia ada tarikan graviti yang menarik bulan. Yang menarik bulan. Bulan ini juga akan mengalami tarikan graviti oleh bumi. Okey. Bukan setakat bulan sahaja. Contoh kalau kita ada satelit. Contoh kalau kita ada satelit. Satelit kat sini, okey. Satelit kat sini, dia juga ada tarikan graviti yang bertindak ke atasnya, FG, Dia juga ada tarikan graviti yang bertindak ke atasnya. Okey, ada daya graviti iaitu F dan juga ada tarikan graviti iaitu G. G apa? G sama dengan GM over R square. GM over R square. So kalau satelit itu berada dekat luar, kalau satelit berada di luar, di dalam dahulu, di dalam bumi, maka kita boleh guna F sama dengan mg. Okey. Ini kalau ada dalam bumi. Ini kalau ada dalam bumi. Okey. Kalau ada dalam bumi. Tetapi kalau dia di luar bumi, contohnya seperti satelit, contohnya seperti bulan, okey. So kalau dia berada di luar bumi, maka kita kena guna kalau berada di luar bumi, maka kita guna F sama dengan GMM over R square. Ini kalau dalam bumi, ini kalau luar bumi. Okay. Jadi kalau dia dalam bumi, kita boleh kirakan kita punya tarikan graviti. Kalau di dalam bumi, kita boleh kirakan tarikan graviti dalam bumi, iaitu kalau dari sini kita cari G sama dengan F over M. Okay. Daya yang dikenakan kepada jisim tersebut. Okay, kita bahagikan dengan M. Okay. Manakala kalau dekat sini pula, macam mana kita nak cari G? Kalau kalau sesuatu objek tu berada di luar bumi, maka untuk mengira tarikan graviti dia, sebab itulah kita memerlukan persamaan ini tadi. Okay? Baik. So kalau kita nak tahu berapakah, kalau nak tahu berapa pecutan graviti di luar bumi, maka kita guna G sama dengan GM over R square. Cikgu, kenapa dia kita nak tahu pecutan graviti di luar bumi? Apakah kepentingan mengetahui formula ini kan? Baik. Soalan yang baik. So, kita kena tahu formula ini sebab dalam alam semesta ini bukan setakat ada bumi, bukan setakat ada bulan. Okey? Bukan setakat ada bumi, bukan setakat ada bulan. Ada juga
jasad-jasad yang lain. Ada juga planet lain, ada juga satelit lain, ada juga bintang-bintang lain di luar di alam semesta. Betul ke tak betul? Okey. Dan disebabkan ada kewujudan itu, kewujudan jasad-jasad itu, sebab itu kita kena tahu formula ini supaya kita tahu untuk setiap planet, untuk setiap bulan, untuk setiap bintang ada tarikan graviti masing-masing. Macam mana kita nak kira? Kita tahu dahulu berapakah jisim bagi setiap planet, setiap jasad ni tadi. Okay? Kita kena tahu dahulu berapakah jisim bagi setiap jasad-jasad tersebut. Sebab itu dalam satu topik kita yang seterusnya kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang jisim bumi. Betul tak? Okey. Kita belajar tentang jisim bumi. Ya Allah. Awal pula cepat sekejap. Okey. Kita boleh guna F sama G sama F. Okey. Ya, kita ambil gambar dulu Okey. Oh, sebelum tu kita tengok dahulu tentang daya memusat. Daya memusat. Tadi cikgu dah cerita pasal daya graviti kan? Daya graviti iaitu daya yang akan menarik suatu objek itu daripada satu jarak kan? Tapi sekarang ni kita nak tengok pula daya memusat. Kemudian lepas tu kita pergi kepada jisim bumi Baik. Daya memusat. Daya memusat bagi anda yang pernah dengar ataupun tak pernah dengar, bahasa Inggerisnya adalah centripetal force. Okay? Centripetal force. Apakah itu daya memusat? Apakah itu daya memusat? So kalau bawah sangat atas sangat kan. Sekejap Sini. Daya memusat. Centripetal force. Okay. So, centripetal force. Kalau anda pernah lakukan, kalau anda pernah ada yoyo. Yoyo. Tahu tak apa tu yoyo? Pernah main tak? Okay, yoyo ni adalah suatu permainan yang sangat popular pada zaman cikgu dahulu. Tak tahulah kalau sekarang ni popular lagi ke tak. Okay. Tapi yoyo ni, dia cara mainan dia. Okay. Cara mainan dia. Ni katakanlah cikgu kan.
Okay. Cara mainan dia, ada yoyo tu diikat dengan tali. Diikat dengan tali Lepas tu dia akan suspend dekat udara. Tapi pada masa yang sama dia akan berpusing lah. Dia akan berpusing kan. Tapi dia diikat dengan tali. Kemudian kalau anda nak tahu, ada satu move ni, ada satu skill ni dalam yoyo yang skill dia dipanggil around the world. Around the world. Okay? Around the world. Okay? So bila around the world ni, apa yang dibuat adalah kita pusingkan yoyo tersebut. Okay? Kita pusingkan yoyo tersebut 360 darjah. Dia buat satu pusingan. Depends lah. Kalau anda suka ikut arah jam, boleh. Kalau anda nak lawan arah jam pun boleh. Okay. Tapi yang penting je, yoyo itu dia dipusingkan. Okay. Dipusingkan. Jadi arah pergerakan dia macam ni. Okay. Dalam banyak-banyak skill, ini skill yang paling cikgu pandai buat. Semasa cikgu minat main yoyo dulu. Tahu tak kenapa? Ni dalam banyak-banyak skill yoyo skill ni yang cikgu pandai. Paling hebat nak buat. Bukan setakat dia paling senang. Tetapi dia ada libatkan hukum fizik yang cikgu sangat minat. Iaitu daya memusat. Okay, daya memusat. So apa yang berlaku dekat sini adalah kalau kita pusingkan yoyo itu, kita dapati apabila yoyo itu berada pada posisi menegak ke atas. Okay, apabila yoyo itu berada pada posisi menegak ke atas macam ni. Okay. Apabila yoyo itu, ni yoyo bukan balloon. Yoyo. Apabila yoyo itu dia berada pada posisi menegak ke atas, kan? Memanglah dia pusing. Tetapi dalam suatu saat, pada satu ketika, yoyo itu akan berada dalam posisi menegak ke atas. Okay, menegak ke atas. Ya betul, dia memang pusing macam ni. Memang dia akan pusing macam ni. Okay. Memang dia akan buat satu pusingan. Tetapi kalau ikut logiknya, bila yoyo itu menegak ke atas, sepatutnya ada graviti yang menarik dia ke bawah. Betul tak? Sepatutnya ada graviti yang menarik dia ke bawah. Dan disebabkan oleh graviti ini, yoyo dia tak boleh berada pada kedudukan ini. Secara logiknya lah, secara kalau mengikut kefahaman kita lah, kalau mengikut kefahaman orang biasa kan, sepatutnya bila yoyo ini berada pada posisi ini, dia sepatutnya jatuh. Macam mana kita lompat, kita jatuh. Macam mana kita lambung sesuatu kat udara, dia jatuh. Tapi yoyo ini tidak jatuh. Persoalannya sekarang, bila ada tarikan graviti ini, walaupun ada graviti, yoyo tidak jatuh. Kenapa? Situlah datangnya persoalan dia. Kenapa dia tak jatuh?
Okey. Kenapa dia tak jatuh? Jadi kalau kita perhatikan apakah yang berlaku di sini adalah bila kita pusingkan yoyo itu. Bila kita pusingkan yoyo itu, apa yang berlaku? Yoyo ini dia ada velocity, betul? Dia ada halaju. Bila kita pusingkan, dia ada halaju. Halaju Dia ada halaju. Okey. Dan tapi halaju ini adalah dipanggil sebagai halaju linear. Okey. Halaju linear. Okey. Halaju linear. Dan bila ada halaju linear ni, maka ia akan menghasilkan daya. Okey. Daya yang bertindak ke atas yoyo tersebut ke arah bawah. Dia akan bertindak ke atas yoyo tersebut ke arah bawah. Okey. Dan penting untuk anda tahu hubungan antara daya dengan halaju linear ni adalah 90 darjah ya. Dia adalah 90 darjah dengan masing-masing. Okey, so macam mana ini boleh macam mana kita nak explain yoyo ini tidak jatuh bila dia ada halaju linear ni? Okey. So, kalau kita tengok halaju linear ini, okey. Right. Bila yoyo itu berada pada posisi ini, contoh. Yoyo itu berada pada posisi ini. Okey. Dan daya ini masih ada kepada yoyo tersebut. Okey, sekarang ni kalau dia lurus ke depan, kalau yoyo ini dia tak musing, kalau dia tak memusing, dia lurus saja ke depan. So ini adalah halaju linear kan? Ini adalah halaju linear, halaju lurus. Halaju linear. Okey, ataupun halaju lurus. So kalau dia lurus ke depan, dia akan berada dekat sini. Namun disebabkan oleh daya yang menarik dia ke bawah, dia kembali semula kepada orbit dia. Okey, yang menarik dia kepada orbit dia. Kemudian dia terus pergi ke sana. Okey. Masih lagi ada halaju linear. Dan bila dia ada halaju linear ni, dia pergi ke sini pula. Yoyo ini pergi ke sini pula. Dan disebabkan ada daya tadi, dia bergerak ke sini semula. Dia sampai ke sini semula. Dan proses ini berulang. Sebab itu kita nampak yoyo ini seolah-olah tidak jatuh. Walaupun ada daya yang dikenakan ke atas dia, tetapi dia tidak jatuh. Dan macam yang cikgu cakap tadi, penting untuk anda faham bahawa halaju linear ini dengan daya yang bertindak, daya memusat ini adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey. So kalau di sini dia akan masih lagi 90 darjah. So proses ini berulang. Sebab itu kita nampak seolah-olah dia membulat. Okey, dia membulat. Tetapi secara realitinya, kejap ambil gambar dulu Okey. Tetapi apa yang berlaku adalah
Okay. Yoyo ini dia akan bergerak ke hadapan mengikut laju linear. Okay. Mengikut kelajuan linear. Dan disebabkan dia diikat oleh tali ni tadi. Dia diikat oleh tali ni dan ada daya yang bertindak ke arah sana. Okay. Ada daya yang bertindak ke arah tali ni. Ke arah tali. Maka yoyo itu dia akan pergi ke sini. Okay. Mengikut panjang tali tersebut. Mengikut panjang tali tersebut. Okay. Dia akan mengikut panjang tali tersebut. Kemudian dekat sini pula dia ni dia pergi, ni kita punya halaju linear, dia pergi ke sana, ditarik oleh daya, ditarik oleh daya. Kemudian dia pergi ke sini pula. Okey. Kemudian ditarik oleh daya pergi ke sini. Pergi ke di sana semula. Kemudian ini pula ke sana. Ini pula ke sana. Ini pula ke sana. Ini pula ke sana. Okay. So apa yang berlaku bila apabila yoyo ini dia diikat dengan tali, bila dia diikat dengan tali, tali itu menghalang yoyo itu untuk keluar daripada landasan. Itu yang pertama. Bila tali itu diikat dengan bila yoyo itu diikat dengan tali, tali itu menghalang yoyo itu untuk keluar daripada landasan. Apakah landasan dia? Landasan dia adalah orbit. Dan pada masa yang sama, ada daya yang bertindak ke atas yoyo tersebut ke arah pusat tali itu. Ke arah pusat tali itu. So kalau dekat sini tadi, kalau dekat sini daya itu bertindak ke sana, kalau di sini daya bertindak ke sana, di sini daya bertindak ke sana, sini daya ke sana, sini daya ke sana, sini daya ke sana, sini pun daya ke arah sana. Okay? Dan penting tuan dah tahu, dia adalah 90 darjah dengan kita punya halaju linear. Okay, daya ini adalah 90 darjah dengan halaju linear. So kalau kita takrifkan, kalau kita takrifkan halaju linear ni, sepatutnya rupa dia macam ni lah. Sepatutnya rupa dia macam ni. Tapi disebabkan itu benda ini berlaku dalam keadaan yang sangat laju, okay, dalam keadaan yang laju, kita tak nampak pun dia dia tak nampak pun macam bucu macam ni kan, kita tak nampak. Okay. Tapi apa yang kita akan nampak adalah dia akan mengikut orbit ini, dia akan mengikut arah putaran ni, arah pusingan ini, dia akan ikut. Itu akan ikut. Okay. Mengikut panjang tali tersebut. Okay. Mengikut panjang tali tersebut. Okay. Sebab panjang tali tu dia tak berubah. Kalau dia berubah, kita akan nampak dia akan keluar jauh sikit. Kalau dia pandai berubah kan. Contohnya kalau dia pakai yoyo tu, dia pakai tali getah. Tali getah kan elastik. So dia boleh jadi panjang, boleh jadi pendek. Tak ada lah orang pakai yoyo tali getah, tak ada. Tetapi kalau kita pakai benda tu, dia akan jadi kita tak akan dapat bulatan yang macam inilah. Okay. So ini adalah daya memusat. F ini adalah daya memusat. F ini adalah daya memusat. So untuk yoyo ni anda faham tak? Untuk yoyo anda faham? Okay.
Okey. So daya memusat ini adalah suatu daya yang bertindak ke atas suatu jasad yang melakukan gerakan membulat. Okey. Gerakan gembulat pula. Gerakan membulat. Okey. Daya memusat adalah satu daya yang bertindak ke atas suatu jasad yang melakukan gerakan membulat. So key point dia adalah gerakan membulat. Anything that moves in a circular motion will have a centripetal force. Okay, will have centripetal force. Okay, apa-apa yang melakukan gerakan membulat, okay, akan menghasilkan daya memusat. Okay. Tapi apakah syarat gerakan membulat? Apakah syarat gerakan membulat? Okay. So gerakan membulat, pertama sekali kena ada bulat lah. Kena ada satu bulat, satu benda yang bulat. Kemudian ada benda ni, dia melakukan gerakan mengelilingi bulatan tersebut. Okay. Dia akan melakukan gerakan mengelilingi bulatan tersebut. Okay. So kalau kita tengok macam ni, maksudnya kalau kita ambil satu titik tengah pada bulatan ini dan kita sambungkan jarak antara pusat bulatan ini dengan pusat objek ini, kita akan dapati dekat sini jarak dia tak berubah, dekat sini jarak dia tak berubah, dekat sini jarak dia tak berubah. Okay. Dia tak akan berubah. Okay. So itu adalah gerakan membulat. Baik, sekarang ni kita pergi pula kepada gerakan membulat pada yang melibatkan graviti. Okay. Oh, sebelum tu, untuk daya memusat di F tadi, macam mana kita nak takrifkan daya memusat ini? Macam mana kita nak takrifkan daya memusat ini? Macam mana kita nak letakkan daya memusat ini dalam satu equation? F ataupun daya memusat adalah sama dengan mv² over r. Tengok ada lagi r. Kan? Ada lagi r.
Daya memusat. Okay. So M ini adalah jisim. Jisim objek yang memusat. Okay. M adalah jisim objek yang memusat. V adalah halaju linear objek. R adalah jejari. Jejari ni maksudnya jarak lah. Jarak antara pusat ke pusat tadi. Still pusat ke pusat. Okay. Jejari objek. Jarak objek dari pusat ke objek. Jadi kat sini adalah jarak dari pusat ke pusat. Pusat apa? Pusat orbit. Pusat orbit ke pusat objek. Okey. Ini adalah jari. So kalau kita ada kalau kita tengok pula di alam semesta sana kan. Okey, kalau kita tengok alam semesta sana, kalau kita tengok pada alam semesta sana, objek dia besar-besar, jisim dia besar-besar, kan? Jisim dia besar-besar. Jisim dia besar-besar. Contohnya seperti matahari, contohnya seperti bumi dengan bulan ni. Bumi dan bulan. Okey. So bumi dengan bulan ni juga ada daya memusat. Okey. Juga ada daya memusat yang bertindak ke atas bulan. Kenapa? Sebab bulan dia melakukan gerakan membulat mengelilingi bumi. Bezanya adalah kita tak panggil gerakan membulat, kita panggil gerakan mengorbit. Okey. Kita panggil bulan ini dia orbit bumi. Betul tak? Tapi dia masih lagi melakukan gerakan membulat seperti ini. Okey. So bila dia ada gerakan membulat, sebab itulah dia ada graviti yang bertindak ke atas bulan ini. Graviti pula. Daya yang bertindak ke atas bulan ini. So kalau kita gunakan persamaan ini, dekat mana kita punya halaju linear? Di sini. Ini adalah halaju linear kita, V. Dan di sini juga anda boleh nampak ada jarak R ke R kita. Okey, R ke R, pusat ke pusat kita, iaitu R. Okey. So seperti mana yoyo tadi, seperti itu juga daya memusat ini boleh diaplikasikan pada hubungan antara bumi dengan bulan ni. Okey. Begitu juga kita boleh aplikasikan benda yang sama untuk bumi dan untuk bulan. Okay. Alright. So bukan setakat So bukan setakat bukan setakat ada halaju linear,
Untuk apa-apa objek yang memusat tu, jisim objek memusat tu jisim bulan ke cikgu? Ya, jisim bulan. Ya. Jisim bulan. Kalau kat sini kita tengok jisim bulan. Ha. Okay. Kalau tadi kan, kalau yoyo, okay, ni jari kita. Jari kita. Okay. Yoyo itu pusing. Jisim yang kita gunakan untuk formula ini, untuk persamaan ini adalah jisim yoyo. So kalau dia bulan, bumi dengan bulan, jisim yang kita gunakan adalah jisim bulan. Jisim bulan. Okay. So kalau objek tu bergerak, dia ada halaju dan dia juga ada pecutan. Okay, ada juga pecutan memusat dia. Okay, pecutan memusat dia. So macam mana kita nak kirakan pecutan memusat dia? Macam mana kita nak kirakan pecutan memusat? Okay, kita tahu F sama dengan, kalau daripada daya memusat ni kan, kita nak cari pecutan memusat. Apakah pecutan memusat? Okay. So kita tahu F adalah sama dengan mv²/r. So ini adalah daya memusat. Ini daya kan? Daya memusat. Kalau kita gunakan hukum Newton kedua, F equals to ma, di mana A adalah kita punya pecutan. Okay? So kalau kita samakan mv²/r ni dengan F equals to ma, maka kita akan dapat ma equals mv²/r. mv²/r. Kita tengok balik, m ni kita boleh potong. Maka kita akan tinggal A ataupun pecutan sama dengan v²/r. v²/r. Ini adalah kita punya pecutan memusat. Okay. Pecutan memusat. Untuk pecutan memusat ni kita tak perlu tahu dia punya jisim. Kita tak perlu tahu dia punya tarikan graviti. Kita tak perlu tahu dia punya kita tak perlu tahu dia punya kegravitian. Apa nama tu? Pemalar graviti semesta kan. So tak ada dalam ni. Tapi kita cuma perlu tahu apakah hal laju linear dan jarak antara pusat ke pusat ni tadi. Sebab kita tengok equation dia, A sama dengan v²/r kan. So kita tengok balik apakah kepentingan mengetahui pecutan memusat ini.
salah. Eh? Okay. So kita ada bumi kita, bumi. Kemudian kita ada uh, satelit lah, satelit Okay. Dan satelit ini dia akan mengorbit bumi. Dia orbit bumi, orbit bumi. Okay. Bila dia orbit bumi, dia melakukan gerakan membulat. Okay. Bila dia orbit bumi, dia melakukan gerakan membulat. Dan bila dia melakukan gerakan membulat, maka dia akan menghasilkan daya, dia akan menghasilkan hal laju linear. Bila dia ada hal laju linear, maka ada daya yang bertindak ke atas satelit tersebut ke arah bumi, So, soalan dia adalah
Testing. Dengar kalau cikgu kalau tak dengar, buka lah anda punya ni, unmute lah. Anda punya ke cikgu? Oh, cikgu pun tak dengar juga rupanya. Patutlah. Alamak. Oh, tak ada ni, Pak. Okey. Cuba seorang apa? Unmute dulu, kemudian tegur cikgu. Boleh? Ada seorang yang boleh unmute, kemudian tegur cikgu? Takut cikgu pula yang tak dengar kamu tegur. Okey. Dengar cikgu. Okey. Cun. Terima kasih. So kalau cikgu kalau suara cikgu tak dengar, tolong tegur macam tu jelah kadang-kadang cikgu tengok ke depan. Okey. So sekiranya jisim satelit adalah 5/10⁻⁶ dan halaju linear satelit adalah 4/10⁻², berapakah daya memusat? Dan kemudian berapakah pecutan memusat? Okey. So, kalau kita nak jawab soalan ini, pertama sekalinya, macam yang cikgu cakap, kegravitian dia banyak formula. Bila banyak formula, banyak pengiraan. Kan? Konsepnya sedikit, tapi jangan ingat konsep dia tak penting. Konsep dia still penting. Okay? So, F adalah sama dengan, dia nak daya memusat kan? Dia nak daya memusat. Okay? F sama dengan mv² over R. mv² over R. Maka M kita adalah 5/10⁻⁶ V². V kita adalah halaju linear. Ini adalah kita punya V. Ini adalah kita punya M. Halaju linear adalah 4/10⁻². Bahagi kuasa 2 kuasa 2. Kuasa 2 luar dia kuasa lagi 2. Bahagi ni R ni. R adalah jarak antara pusat ke pusat R. Okey, jarak antara pusat ke pusat. R kecil. Kalau dia bagi H. Katakanlah H kita adalah 2. Bukan. Katakanlah kita punya H adalah 500 meter. Okey, katakanlah kita punya H adalah 500 meter, maka H adalah jarak daripada sini, dari sini ke sini. Okey, itu adalah H. Kemudian kita kena tahu pula nilai R kita, R besar. Baru kita dapat R kecil kita. Tetapi sekarang ni dia dah bagi terus nilai R kecil. Okey, dia dah bagi terus nilai R kecil. So kita masukkan terus 7/10⁻⁶. Kuasa 6 Right. So kita lakukan pengiraan. Kalau nak ikut cara cikgu tadi boleh, kalau tak nak pun tak apa. Okey. 4² dia jadi 16. 4² kan? Kalau nak guna kalkulator pun boleh. Okey, so dia akan jadi 5/4² bahagi 7 darab 10⁻⁶ tambah 2 darab 2, 4. Okey. Tolak dengan 10⁻⁶, maksudnya tolak dengan 6. Okey. So kita akan dapat, kalau dekat sini adalah nampak tak nampak. Okey, kalau dekat sini bahagian yang bukan perkali 10 ni, kita akan dapat
Jawapan dia sebagai 11.42 darab. Ni senang, tambah saja kan. Tambah saja kita dapat 10 kuasa 4. 10 kuasa 4. Maka daya yang bertindak ke atas setelah yang tadi adalah 11.42 darab 10 kuasa 4 Newton. Kalau nak cantikkan lagi boleh. 1.14 darab 10 kuasa 5 Newton. Pun boleh, tak ada masalah. Dengar tak ni? Dengar? Okey. Pun boleh, tak ada masalah. Kalau anda nak guna kalkulator pun boleh. Tak guna pun tak apa. Cikgu tadi gunakan jugalah dekat sini. Tapi kira yang ini saja. Cikgu gunakan juga. Tapi kira dekat sini sahaja. Cikgu gunakan kalkulator. So kalau boleh cikgu nak elakkan guna kalkulator sebanyak mungkin. Sebab kadang-kadang kalau guna kalkulator, bila cara kita tak betul guna kalkulator tu, apa yang berlaku? Pengiraan kita salah. Okay, jawapan akhir kita salah. Okay. Percayalah banyak student yang sangkut, yang kantoi dekat pengiraan. So itu yang kita nak cuba elakkan. Lagi-lagi bila dia melibatkan banyak nombor seperti tajuk graviti ni. Okay. Jadi jawapan kita adalah 11.42 darab 10 kuasa 4 Newton ataupun 1.14 darab 10 kuasa 5 Newton. So itu adalah daya memusat yang bertindak ke atas satelit yang tadi. Okay. Berapakah pecutan memusat dia pula? Pecutan memusat adalah A V square over R. Okay. Kita cek dahulu betul tak? Betul tak equation ni tadi kan? So M unit bagi V square, unit bagi V adalah M per second. Sebab dia square, so maksudnya square bahagi R. So apa yang jadi lepas ni adalah dia akan jadi M square per second square bahagi R. R ni adalah jarak lah. M juga Ini adalah M. Ini unit sahaja, unit. Okay, kita nak tengok unit dia apa berlaku. So ini potong satu, kita dapat unit dia sebagai M per second square. Okay. So unit dia betul, maksudnya pengiraan kat sini tak ada masalah. Pengiraan formula ini tak ada masalah. Ini sahaja cikgu nak tunjuk apa berlaku pada unit dia. So maksudnya persamaan ini tak ada masalah. Okay. So V square kita tadi adalah 4 darab 10 kuasa 2 square bahagi R. R kita adalah 7 darab 10 kuasa 6. So ini mudah saja. 4 kuasa 2 darab 7. Okay. Darab dengan 10, 4 tolak 6. Okay. Ini tambah kan? Tambah pula. Darab kan? Ini darab darab. Okay. So kita dapat 16 darab 7. Satu dua darab 10 kuasa negatif 2. Ini tambahkan saja. So tolakkan saja 4 tolak 6 ataupun 4 tambah negatif 6. Maka kita dapat 10 kuasa negatif 2. Okay. So percantikkan lagi kita boleh buat macam ni. 1.12 darab 1.12 meter per second square. Per second square. Darab yang mana? Oh yang ini tadi
Ni tadi 4 dengan 7. 4 square dengan sorry. Bahagi pula kan. Allah, si baik nampak. Bahagi 7. Okey, 4 square bahagi 7. 16. Allah. 2.28. 2.29 darab 10 kuasa negatif 2. Setakat ni pun anda nak berhenti kat sini pun boleh, tak ada masalah. Meter per second square. Ataupun anda nak percantikkan lagi 0.02 223 meter per second square. Ini pun boleh, tak ada masalah. Okay. Up to you. Okay. Nak stop kat sini pun boleh, nak stop kat sini pun boleh. Yang penting anda tunjukkan yang terbaik untuk tunjukkan yang paling cantik lah untuk pemeriksa. Okay. So kalau anda rasa ini lagi cantik, teruskan. Kalau anda rasa ini lagi cantik, pakailah pun boleh, tak ada masalah. Kalau cikgu sendiri, kalau ini lagi cantik daripada ini, lagi cantik, okay? Lagi mudah mata nak melihat, okay? Dan kalau dekat sini, ini lagi cantik daripada yang ini, lagi cantik daripada yang ini. Kalau nak lagi cantikkan dia, 11.42.000 Newton. Pun boleh, tak ada masalah. Okay. Mana yang anda rasa lebih sedap mata memandang, anda ikutlah. Tapi kalau jawapan anda, selagi jawapan anda dalam lingkungan inilah, jangan pula jawapannya sepatut 11.42 darab 10 kuasa 4, tapi anda letak 11.42 darab 10 kuasa 5. Ataupun anda letak jawapannya 11.42 darab 10 kuasa 4, tapi anda letak sejuta 142,000. Salah lah. So, dia lebih satu ni kan, dia lebih satu sifar kat sini. Dan dia lebih 1 kali 10 sini. Okey, kat sini. So, berhati-hati. Tapi dari segi pengiraannya ya, sama saja, Yang beza dia adalah formula. Okey, boleh? Cuba buat latihan pula.
Okey, cuba jawab soalan ini dulu. Cuba jawab Nampak ke? Soalan dia adalah sebuah satelit mengelilingi bumi dengan halaju linear 8 darab 10 meter 10 kuasa 3 meter per second. Jika satelit berada pada ketinggian 500 km dan jisim satelit adalah 5 darab 10 kuasa 4. Hitungkan daya memusat dan pecutan memusat. Okey, 2 minit. Okey, dapat? Daya memusat berapa? Pecutan memusat pula berapa? Dia 10 kuasa 3. Tak nampak 10 kuasa 3 ya. Ha. Aduh, thank you Haif. Boleh tak? Mungkin anda confused dah. Okey dah. Okey, daya memusat. Sini mungkin ada sedikit confusion. Sini adalah di mana student selalu buat salah Cikgu tadi tak bagi kan jejari bumi kan. Okey, cikgu tadi tak bagi jejari bumi kan. So mungkin ada yang jawab R tu adalah 500 km terus. Di sini yang cikgu masukkan banyak student melakukan kesilapan konsep R tu, R kecil tu kan. Ni bumi. Ni kita punya satelit. Okay, selalunya student bila dia tengok soalan macam ni, dia terus ambil nilai R ni kan, nilai R. Okay, nilai R. Okay.
Nilai R ni sebagai 500 kilometer. Okay. Padahal ini adalah kita punya H. Tengok, baca balik soalan dia. Jika satelit berada pada ketinggian 500 kilometer. Okay. Ketinggian dia adalah 500 kilometer. Ketinggian daripada mana ke mana? Ketinggian daripada permukaan bumi kepada satelit. Okay. Permukaan bumi kepada satelit. Jadi, R, kalau anda gunakan R sama dengan 500 km, maka jawapan anda salah automatik. Dia untuk daya memusat, untuk pejutan memusat. Automatik salah. Tengok betapa pentingnya untuk anda ketahui. Okey, apa yang cikgu betapa pentingnya untuk anda ketahui konsep R kecil ini. Definisi R kecil ini kan. Katakanlah ini selalunya 2 markah. Ini selalunya 2 markah. Kalau kertas soalan 2, ini 2 markah. Ini 2 markah. Okey. Tapi disebabkan anda gunakan R equal to 500 km. R sama dengan 500 km. Ini adalah salah. 2 markah hilang sini, 2 markah hilang kat sini. Betul tak? Kalau anda salah gunakan R. 2 markah hilang kat sini, 2 markah hilang kat sini. Total 4 markah anda hilang. 4 markah anda hilang. Begitu sahaja. Sebab apa? Sebab salah guna R. R anda salah. Okey. Ni yang cikgu nak cuba elakkan. Ni yang cikgu nak anda faham. Bukan R kecil ni adalah 500 ya. Tetapi R kecil kita sepatutnya adalah R besar, iaitu jejari bumi. Jejari bumi tambah H, iaitu ketinggian. Okey. Ketinggian. Ketinggian objek daripada permukaan. Ketinggian objek dari permukaan. Okay. So kalau kita tengok kat sini, di sini adalah kita punya H, di sini kita punya R besar. So jarak daripada sini ke sini adalah kita punya R kecil. Sebab itu R sama dengan R besar tambah H. Okay. R besar tambah H. Ada tak yang buat pengiraan R tu sama dengan 500? Ada tak? Yang buat pengiraan tadi R sama dengan 500. Ada? He buat ke? Okey Ada tak sign hip? Ada tak sign hip? Tak ada betul lah ni so cuba elakkan Sebab itu cikgu cakap R ni paling penting untuk anda ketahui dalam subtopik dalam topik kegravitian. Sebab R itu ada definisi R besar tambah H kan. Okay, ada pengiraan R besar tambah H. So kalau anda tak faham konsep R kecil ni tadi, iaitu jarak antara pusat ke pusat, maka automatik untuk soalan ni anda dah salah. Okay. So daya memusat kita, berapa daya memusat? Yang untuk A, F sama dengan mv² over R. Okay. Daya memusat tau, mv² over R. Kalau anda gunakan F equals to gmm over R square, so ini juga adalah salah. Sebab apa? Anda tak faham apakah yang dimaksudkan dengan daya memusat. Ini adalah daya graviti. Ini adalah daya memusat. Berlainan. Lagipun kalau ini dengan ini, kalau ini dengan ini, sekarang ni kita tak tahu jisim bumi kan. Kalau kita nak gunakan ini, kita tak tahu jisim bumi. Tapi kalau kita gunakan ini, kita ada jisim satelit, kita ada
hal laju linear satelit, kita ada jarak antara satelit dengan bumi. Okay. So mv square over r, m adalah jisim satelit iaitu 8, bukan. Jisim satelit iaitu 5 darab 10 kuasa 4. Ni hal laju linear 8 darab 10 kuasa 3 bahagi square bahagi r iaitu di jari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah 500 tambah 500. Tak ada pun yang nak korek, nak perbetulkan cikgu. Adakah yang nak perbetulkan cikgu? Adakah yang nak perbetulkan cikgu? Ke boleh kita teruskan? Guys? Ya, betul Maisara. Terima kasih kerana perbetulkan cikgu. 500 itu adalah dalam kilometer. Ini adalah dalam kilometer. Manakala jari bumi ni pula adalah dalam meter. Jadi kita kena tukarkan dahulu kita kena tukarkan dahulu ini kepada meter. Kita kena tukarkan ini kepada meter. So, kalau kita tukarkan ini kepada meter, kita dapatlah 0, 0, 0. Tambah lagi 3 kosong kat belakang. Sebab meter adalah sama dengan 10 kuasa negatif 3 kilometer. Okay. Dan kilometer adalah sama dengan 10 kuasa 3 meter. So, tambah lagi 3 kosong kat belakang. Ataupun anda nak mudah, anda nak gunakan pengiraan tadi. Nak menggunakan pengiraan tadi kan. Okay. 0.5 darab 10 kuasa 6. Begini pun boleh. 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 Tak ada masalah. Nilai ini sama saja. Nilai ketiga-tiga ni sama saja. Okay. Unit dia penting, unit dia adalah M. Unit dia masih lagi M, meter. Masih lagi dalam meter. Okay. Baik. Kenapa cikgu gunakan 0.5 darab 10 kuasa 6? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa cikgu gunakan 0.5 darab 10 kuasa 6? Ingat tak contoh pertama kita tadi? Contoh pertama kita D. Ingat tak? Contoh pertama soalan D. Sebab perkali yang sama. Perkali dia sama. 10 kuasa 6 kat sini. Sini pun 10 kuasa 6. Maka dengan mudah cikgu boleh kira. Dia akan jadi 5 darab 10 kuasa 4. Ini cikgu kira awal-awal lah atas ni. Ini 5 darab 8 kuasa 2. Darab 10 4 tambah 6. Bahagi. Ni 6.37 tambah 0.5. Cikgu akan dapat 6.87 darab 10 kuasa 6. Darab 10 kuasa 6. Sebab tu cikgu tukarkan kepada bentuk ini. Cikgu tukarkan kepada bentuk 10 kuasa 6. Supaya boleh tambah terus 6.37 ni. Tambah dengan 0.5. Jadilah begini 6.87. Okay. So daripada sini pula. So bahagikan saja yang ini dengan ini. Kemudian ini jadi 4 tambah 6 jadi 10 kan. 4 tambah 6 jadi 10. Okay, jadi 10. So kirakanlah 5 darab 8
bahagi 5/8 square bahagi 6.87. Kita dapat 46.57 darab ni 10 kuasa 10 tolak 6 tolak 6. So jadi 4 kan? Jadi 4. Nak percantikkan lagi boleh, tak ada masalah. 4.66 darab 10 kuasa 5. Betul. Okey? Boleh? Boleh Okey, jom. Senang tak ni? Kalau macam cikgu cakap, menggunakan kalkulator tak salah guys. Okay, kalau anda nak gunakan kalkulator, gunakanlah. Okay. Kalau nak gunakan kalkulator untuk mengira semua ni sekali, boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi cikgu tunjukkan cara ini supaya anda mudah untuk kira, supaya boleh kurangkan kecuaian yang berlaku apabila melakukan pengiraan ini. Okay. Sebab kalau dekat kalkulator anda, macam cikgu cakap, kalau dekat kalkulator anda, banyak sangat yang anda nak kena type dalam kalkulator, semua ni sekali. Satu sahaja salah, kalau anda type satu sahaja salah dekat sini, contoh, kalau anda type, sini anda tulis, sini sepatutnya 4, kan? 10 kuasa 4. Tapi anda tulis 3. Semua salah. Semua salah. Okay. Lainkanlah kalau anda tulis ni, ya 10 kuasa 4. Tapi tiba-tiba pula di sini kuasa 7. Kuasa 8. Sini anda tulis 10 kuasa 4. Tetapi anda salah. Anda tulis 10 kuasa 3. Tetapi ialah dengan takdir Tuhan dengan takdir Tuhan anda salah tulis kat sini, tapi anda juga salah tulis kat sini. So kadang-kadang itu menjadikan jawapan anda betul, tapi pengiraan anda pula salah. Okay. Contoh maksud cikgu sini patutnya 10 kuasa 4, tapi anda tulis di sini 10 kuasa 3. Kemudian sini pula dia sepatutnya 10 kuasa 6, tetapi anda tulis 10 kuasa 5. Kalau kirakan balik, dapat juga jawapan yang sama. Okay. Tetapi ingat, kalau benda macam ni berlaku, okay, bukanlah sesuatu yang selalu berlaku. Benda macam ni jarang sangat berlaku. Jarang sangat berlaku. Kalau anda dah salah kat sini, apa yang selalu adalah anda salah semuanya. Kalau anda salah dekat sini, anda salah semuanya. Sebab tu baik-baik. Kalau nak melakukan pengiraan ni baik-baik. Cikgu tahu untuk kegravitian ni, anda dah tahu dah konsep, anda faham dah konsep. Masalahnya sekarang ni adalah pengiraan. Macam mana nak lakukan pengiraan yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih halus. Okay. So itu adalah sebab tu cikgu sarankan kalau anda nak melakukan pengiraan, do it one by one. Lakukannya satu per satu. So cikgu dah bagi tunjuk cara ni supaya anda boleh lakukan one by one, satu per satu. Sini adalah step 1 dia. Sini tadi adalah step 1 dia. Step 2. Kemudian kirakan. Ni kira kalkulator. Sini congak pun boleh. Okay. Itu adalah kita punya daya memusat kan. Percutan memusat pula. Ada yang dapat jawapan tak? Percutan memusat, ada yang dapat jawapan?
Tak ada ke yang dapat jawapan dah? Alamak. Di percutan musat A sama dengan V square over R. Ingat R ini adalah R besar plus H. Okay. So V square kita adalah 8 darab 10 kuasa 3 square kan. Bahagi dengan R 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah H kita 0.5 darab 10 kuasa 6. Okay. Kita dapat 8 darab 8, 64 darab 10 kuasa 6 bahagi 6.87 darab 10 kuasa 6. Nah, ni lagi mudah nak kira. Ya. Okey, anda tengok kat sini pun kalau anda mahir matematik kat sini, anda boleh nampak di sini boleh dipotong, sini pun boleh dipotong. So anda tinggal kira 64 bahagi 6.87. Jawapan dia adalah 9.31. 9.31 meter per second square. Okay. Alright. Cikgu, kenapa 10 kuasa 6 ni boleh dipotong? Kenapa 10 kuasa 6 boleh dipotong? Sebab dekat atas dia pun 10 kuasa 6, dekat bawah dia pun 10 kuasa 6. Begitu juga dengan 2, dekat atas dia 2, dekat bawah dia 2. Begitu juga dengan dekat atas dia 10,000, seratus ribu, dekat bawah dia 100,000. Begitu juga dengan X, bawah dia X, perkara yang sama. Okay, ini semua adalah sama. Okay, jawapan dia kalau di atas ada dengan yang di bawah, kalau yang atas yang di bawah sama dengan apa yang ada dekat atas, ataupun yang dekat atas sama dengan apa yang ada dekat bawah, kita boleh potongkan. Potong macam ni, boleh. 2 atas ada, 2 bawah ada, boleh potong. 100,000 atas ada, 100,000 bawah ada, boleh potong. Ada X ke atas ada, X ke bawah pun boleh potong juga. Jawapan dia adalah 1. Okay. So jadi jawapan dia adalah 1 kat sana. So kalau 10 kuasa 6 ke atas, ada 10 kuasa 6 ke atas, ada 10 kuasa 6 kat bawah macam ni, dan tak ada tambah dengan tolak yang lain, maka kita boleh potongkan yang atas dengan yang bawah supaya dia jadi 1. Okay. Essentially, what you are calculating is 64 times 1 divided by 6.87. That's why the answer is still 9.31. Okay. Okay tak guys? So kita tamatkan lambat sikit apa ke? Okay, boleh Okay.
So di sini adalah di mana soalan peperiksaan banyak tanya. Disebabkan kita tahu kalau kita disebabkan banyak formula, bila ada banyak formula, kita expect banyak pengiraan. Ya, betul. Okay, banyak pengiraan. Tapi kita akan anggap, konsep dia pula macam mana? Macam mana kita nak buatkan soalan konsep, kan? Macam mana kita nak buatkan soalan konsep? Okay. So soalan konsep berkaitan dengan kegravitian ini, walaupun tak banyak, tapi ada. Tapi ada, minta maaf. Tapi ada. So macam mana contoh soalan konsep dia adalah dia suruh kita rumuskan. Dia minta kita untuk rumuskan, buktikan. Buktikan jisim bumi dan matahari adalah M sama dengan 4 pi R square, 4 pi R cube, 4 pi R cube divide by GT square. Soalan macam ni sangat famous. Soalan macam ni famous Dan cikgu paling suka soalan ini. Sangat suka soalan ni. Walaupun dia agak memeningkan, tetapi cikgu sangat suka soalan ni. Okay. So macam mana kita nak buktikan bahawa jisim bumi dan matahari ini boleh diberikan menggunakan pengiraan M sama dengan 4 pi R cube divide by GT square. Okay. So, pertama sekalinya kita kena tahu ada hukum kegravitian semesta Newton. Sekejap Hello. Tak nak nanti ada di kelas. Sorry. Kita tahu hukum kegravitian semesta Newton diberi F sama dengan G M besar. Hari ini kita pakai M besar pula. M besar, M kecil over R square. Kemudian yang kedua, daya memusat. Daya memusat. Okey, anda tengok dahulu apa yang cikgu nak buat. Sekali lagi cikgu tunjukkan kenapakah kita gunakan hukum kegravitian semesta Newton dengan daya memusat. mv square over R. So, kita tahu hukum kegravitian semesta Newton diberi F sama dengan GMM over R square. Dan kita juga tahu bahawa daya memusat diberi F equals to mv square over R. Okay. So, kalau kita samakan persamaan ini, maka kita akan dapat, maksud cikgu samakan persamaan ini adalah F sama dengan F lah. Okay. F daya graviti dan F daya memusat. So kalau F sama dengan F G
M over R square sama dengan MV square over R. Okay. MV square over R. Okay. Nampak ke? Nampak kan? So kita potong apa yang boleh potong. M kecil dengan M kecil dengan R. Okay. Maka tinggallah, akan tinggal GM over R sama dengan V square. Okay. V square. Kemudian kita gantikan V square V ini dengan V sama dengan 2 pi R over T. Simpan ini ke dalam simpan ini dahulu. Kejap lagi cikgu bagi tahu apakah ini, okey. Cuma simpan ini dahulu. V sama dengan 2 pi R over T. Maka kita akan dapat persamaan baru GM over R equals 2 pi R square 2 pi R square pula. 2 pi R over T square. Okay? Over T square. So kalau kita expandkan ini, kita dapat 4 pi square R square over T square. Oh sorry, ini lupa pula the square. Okay. 4 pi square R square over T square. Barulah kita susunkan G ni bawa ke sebelah sana, R bawa ke sebelah sana. So G ni duduk atas. Kalau dia duduk atas, nak bawa ke sebelah sana, dia pergi ke bawah. R ni pula duduk bawah. Kalau dia nak pergi ke sebelah sana, dia naik ke atas. So daripada sini kita dapat persamaan M sama dengan 4 pi square R cube over T GT square. Okay. Kemudian anda tulislah proven. Proven. Ataupun dibuktikan. Okay. So apakah signifikan persamaan ini? Apakah signifikan pula V sama dengan 2 pi R over T ini? Apakah signifikan dia ya? Okey. Inilah saya sebelum cikgu tamatkan. Katakanlah ini bumi, ini matahari ya. Ini matahari. Nyala matahariku. Okay, ini adalah matahari, ini adalah bumi So apa yang dibuat oleh bumi, dia akan mengorbit, mengelilingi matahari, betul? Dia akan mengorbit, mengelilingi matahari, betul tak? Okay, cun. Dia akan mengorbit, mengelilingi matahari. So bila dia mengorbit, mengelilingi matahari, maksudnya dia ada hal laju linear dan dia ada daya memusat. Sorry, tak 90 darjah. Tak boleh kalau tak ada kalau dia bukan 90 darjah. Dia kena 90 darjah Okey, dia kena 90 darjah. Oh betul. Ini adalah F kita. F kita So, kalau kita tengok daya memusat, dia berada pada arah yang sama. Arah yang sama dengan apa, geng? Arah yang sama dengan daya graviti. Ya, betul. Daya memusat dia berada pada arah yang sama dengan daya graviti.
Okey, dia berada pada arah yang sama dengan daya graviti. Okey. So, sebab itulah kita samakan F dengan F tadi. Kalau ini adalah kita punya daya graviti ataupun dipanggil Fg lah, Daya memusat pula kita panggil Fc. Okey. Kita samakan Fg dengan Fc. Sama juga macam ini tadi. Arah dia sama. Arah dia sama. Bezanya adalah Fg adalah graviti, adalah daya yang terhasil disebabkan oleh graviti. Okey. Fg adalah daya yang terhasil disebabkan oleh graviti antara dua jasad pada satu jarak yang tertentu. Pada jarak pusat ke pusat ni tadi kan. Okey. Manakala daya memusat pula adalah daya yang terhasil disebabkan oleh suatu objek, suatu jasad bergerak dalam gerakan membulat. Okey. Membuat gerakan membulat. Sebab itu kita ada daya memusat. The most interesting thing is daya memusat dan daya graviti adalah berada pada arah yang sama. Arah dia sama, iaitu menuju ke pusat jisim besar. Okey. Dia menuju ke pusat jisim besar. Okey, sebab itulah kita samakan Fg dengan Fc ni tadi. So apa so bila kita lakukan macam ini, kita akan dapat Gm/R equals to V square. Okey. Maksudnya hal laju linear juga kita boleh kirakan dengan Gm/R. Di mana M ini adalah jisim jasad besar, okey, ataupun jisim matahari. Dalam konteks inilah, dalam konteks bumi dengan matahari lah. Kalau dia bumi dengan bulan, M ini adalah jisim bumi. Kalau Mushtari dengan Titan, iaitu bulan Mushtari tu, maka M ini adalah jisim Mushtari. Okey. Dan begitulah juga sebaliknya. Okey. Kalau bulan tu ada satelit dia sendiri, maka M ini adalah jisim bulan. Okey. Tapi dalam konteks ini, M ini adalah jisim matahari. Dan V ini adalah hal laju bumi yang bergerak mengelilingi matahari. So, apa pula kaitannya dengan 2 pi R over T? Apakah kaitannya 2 pi R over T? Dekat mana anda pernah nampak 2 pi R? Dekat mana anda pernah nampak 2 pi R? Jarak lilitan, astagfirullahaladzim, minta maaf. Ini bukan 2 pi ini 2 pi lah, tapi bukan 2 pi yang cikgu masukkan. 2 pi R, 2 pi ni kita boleh nampak pada circumference, perimeter bulatan. Betul tak? 2 pi R adalah perimeter bagi bulatan, kan? Perimeter bagi bulatan. So essentially what you are calculating is the seperti mana anda kira V sama dengan D over T. Kalau macam ni maksudnya kan, from point A to point B, we calculate the distance, jarak antara A dengan B ni kita anggap dia sebagai D. Dan kalau kita ambil kira berapakah masa yang diambil untuk pergi daripada A ke B, okay? So kita akan dapat masa, dan kalau kita lakukan pengiraan perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa, kita akan dapat ini, V sama dengan dt. Ini adalah formula, ini adalah persamaan untuk hal laju. Sekarang ini
sekarang ni pergerakan A ke B ni sekarang ni adalah A membulat B. Okey. A membulat B. Okey. Pergerakan dia daripada A dia pergi ke B tapi dalam bentuk bulatan. Dia sampai balik semula ke sana. Inilah kita punya D sebenarnya. Ini adalah kita punya D. Jarak ni. Kita punya D. Okay. Dan kalau kita ambil tempoh, kalau kita ambil masa yang kalau kita ambil masa yang diambil untuk bergerak daripada A ke B ni, kita akan dapat tempoh dia. Kita akan dapat masa dia lah. Dan D ni pula, sebabkan dia melakukan bulatan, maka untuk bulatan perimeter adalah daripada titik ini pergi ke sini kan. Ini adalah perimeter. Okay. So ini perimeter ini adalah D kita. Perimeter adalah D kita. Dan macam mana kita kirakan perimeter suatu bulatan? Iaitu 2 pi r. 2 pi r. R ini apa? R ini adalah radius. Seperti mana R sini adalah radius. Seperti mana R di sini adalah radius. Tetapi bila kita bercakap mengenai radius untuk planet, macam yang cikgu cakap, kena faham ia adalah pusat ke pusat. Ini jangan lupa sampai bila-bila, jangan lupa. Pusat ke pusat. Okey? So sama juga perimeter adalah kita punya jarak yang kita lalui iaitu 2 pi r. Sebab itu kita dapat 2 pi r. T ni apa pula cikgu? Kenapa dia T besar? Kenapa dia bukan T kecil? Kenapa dia T besar? Kenapa dia bukan T kecil? Macam cikgu cakap tadi, T kecil ni tadi adalah masa yang diambil untuk daripada A ni melakukan bulatan penuh sampai ke B semula. Okay? Sampai ke A semula lah sebenarnya. Sampai ke B. So ini adalah kita punya tempoh masa kan? Tempoh masa. Okay? So untuk bumi, bila dia melakukan satu bulatan, dia akan sampai balik ke posisi asal. Bila dia sampai ke posisi asal, kita sebenarnya boleh mengirakan berapakah tempoh yang diambil untuk dia sampai balik ke posisi asal. Itulah kita punya T kecil. Kenapa kita gunakan T besar? Untuk cakap bahawa T besar ini adalah tempoh orbit. Tempoh orbit. Okay? Itu sahaja. Kalau anda nak gunakan T kecil pun boleh, tak ada masalah. Tapi anda kena definisikan T kecil sebagai tempoh orbit. Itu sahaja. Okay? Nak membezakan sahaja. Ya? Nak membezakan sahaja. Okay? So kalau anda masukkan nilai dia, anda dapatlah buktikan bahawa M besar sama dengan 4 pi square R cube over GT square. Apakah M besar? M besar untuk soalan ini adalah cikgu cakap tadi jisim matahari. Matahari. T besar pula adalah apa? T besar adalah apa guys? Ya, tempoh orbit. Tempoh orbit matahari, betul tak? Kan? So sebab ini matahari, so ini adalah tempoh orbit matahari. Betul tak? Betul tak geng? Salah. Ya betul. Dia adalah orbit objek. Alamak. Dia adalah T. Ini M betul jisim matahari. Okay. M betul jisim matahari. Tapi T ini adalah tempoh orbit bumi.
Kan cikgu dah tunjuk kat sini tadi. Okay. So ini adalah kalau matahari dengan bumi lah. Okay. Kalau dia bumi dengan bulan, so T ni adalah tempoh orbit bulan. M ini adalah jisim matahari, jisim bumi. Okay. Kalau bumi dengan satelit, T ini adalah tempoh orbit satelit. M ini adalah jisim bumi. Kalau dia bulan dengan satelit, T ini adalah tempoh orbit satelit. M ini adalah jisim bumi. Gitu. Matahari tak mengorbit ke cikgu? Ya, matahari pun mengorbit. Tapi mengorbit apa kita, kalau mengorbit apa, siapa boleh teka? Matahari orbit apa? Siapa boleh jawab soalan ni? Cikgu belanja T-Live. Anda bagi alamat, cikgu belanja T-Live. Ha? Ya, betul tu Hif. Dia akan mengorbit galaksi kita. Matahari akan mengorbit, tapi dia akan mengorbit galaksi kita. Tanya Hif, nanti bagi alamat, nanti cikgu bagi T-Live. Ya, betul cikgu tadi. Ya, matahari akan mengorbit galaksi kita. Okay? So, untuk setiap solar system, untuk setiap sistem suria, untuk setiap bulan, untuk setiap untuk setiap jasad yang ada dalam satu galaksi, dia akan mengorbit di pusat galaksi tersebut. Di pusat galaksi tersebut. Kalau kita punya galaksi, kita panggil galaksi kita adalah Bima Sakti, kan? Bima Sakti. Okey. Ini adalah galaksi kita. Dan matahari akan mengorbit mengelilingi pusat Bima Sakti ini tadi. Okey. Dia akan mengorbit mengelilingi pusat Bima Sakti. Itu adalah orbit bagi matahari. Berapa lama? Cikgu tak ingat. Berapa lama? Tapi lamalah untuk membuat satu bulatan. Tapi lamalah. Okey. Sangat lama. Baik. Okey. So itu sahajalah kelas kita yang kita sempat lakukan untuk untuk hari ini. Pertama sekali lagi cikgu minta maaf. Tadi pada pukul 12 cikgu lambat masuk sebab ada masalah teknikal sikit. Lepas tu pula pukul 3 ni pula cikgu ada lambat masuk lagi. Juga ada masalah teknikal. Okey. So ada apa-apa persoalan tak sebelum kita bersurai? Ada apa-apa persoalan sebelum kita bersurai? Siapa nama Hif? Inilah direct DM cikgu alamat Hif jauh. Kota Belut. Okey. Nanti cikgu akan inilah send grab pesan lah. Okay, so itu sahaja kelas kita. Thanks for having me. I'm sorry for any mistake. I'm sorry for anything yang anda tak puas hati ke kan. Okay. Dan saya cikgu harap kita jumpa lagi pada SOP yang seterusnya. Cikgu rasa tak puas hati kalau cikgu just ajar sampai jisim bumi dan matahari. Nanti cikgu nak buat satu lagi SOP. Okay. Supaya kita boleh belajar penuh mengenai kegravitian ni. Ingat guys, untuk kegravitian, ingat R kecil tu yang main peranan sangat besar. Sebab untuk setiap formula dalam kegravitian ada R kecil. Dan kalau anda tak tahu R kecil itu apa, anda akan salah serta-merta. Okay? So ingat R kecil sangat penting dalam kegravitian. Okay guys, so itu sahaja kelas kita untuk petang ini. See you again later. Assalamualaikum. Bukan Cikgu Fauzi, saya Cikgu Nas. Tak apalah, sekarang. Okay, saya Cikgu Nas. Cikgu Nas bukan Cikgu Fauzi. Okay, bye guys. Assalamualaikum. See you soon. Okay.